rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini yang merupakan uh, 20 hari bulan 1 yang bersamaan dengan 8 Rejab 1445 Hijrah. Pagi ini adalah kelas kita menggantikan kelas yang sepatutnya kita jalankan pada setiap Jumaat malam Sabtu, iaitu tajuknya adalah Jejak 25 Rasul, yang mana kita telah pun memulakan menjejaki kisah dua orang Rasul, iaitu Nabi dan Rasul, iaitu kita merujuk kepada Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria alaihi salam dan juga Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Baik. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah sekalian, pagi ni adalah episod yang kedua ya. Episod yang kedua kita menjejaki kisah Nabi Zakaria dengan Nabi Allah Yahya. Kelas ini agak lama kita bertangguh. Maknanya kalau kita masih ingat episod yang pertama kita buat pada penghujung bulan Disember tahun lepas. Tak silap saya pada 29 Disember 2023 kita telah membincangkan episod yang pertama. Mohon maaf kerana tidak dapat teruskan pada Jumaat malam Sabtu kerana saya ada kelas secara bersemuka. Sebab itu tak dapat buat kelas online, tapi kita perlu buat kuliah ganti. Maknanya selepas ini kita akan tukar jadual. Tajuk Jejak 25 Rasul ini kita akan tukar pada setiap hari Sabtu jam 10.30 pagi. Jadi setiap hari Sabtu jam 10.30 pagi. So kita tak buat lagi Jumaat malam Sabtu. Baik, siri yang kedua kita nak belajar tentang apa? Okey, untuk kita ketahui pagi ni kita nak kita nak belajar tentang apa? Kita kena tengok, kita kena ulang kembali apa yang telah kita pelajari pada episod yang pertama. Okey, buat pengantar tuan perempuan ya, yang ikut secara Zoom dan juga ikut secara online di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Saya juga sebenarnya bersiaran langsung di TikTok. Jadi kita raikan semua yang mengikuti pengisian kita pada pagi ini. Okey, buat pengetahuan tentang perempuan yang mengikuti di TikTok khususnya, okey, pagi ini sebenarnya adalah perbincangan kita berkenaan dengan kita nak menjejaki kisah 25 Rasul. Ini bukan TV3 Kalau TV3 dulu selalu kita dengar Jejak 25 Rasul. Tetapi Jejak 25 Rasul ini sebenarnya kita sedang menjejaki kisah Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya. Sejauh mana kita telah berjaya menjejaki kisah Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya? Alhamdulillah, ini adalah episod yang kedua. Jadi episod yang pertama, apa yang kita telah berjaya menjejaki kisah Nabi Allah Zakaria ini? Kita kena kembali mengingati kronologi. Nabi Allah Zakaria ini, kalau kita nak cari latar belakang dia, maksudnya nak tahu cerita dia daripada kecil, macam mana dia membesar, keluarga dia siapa, sebenarnya Al-Quran tidak ceritakan. Dalam hadis Nabi SAW pun tidak menceritakan latar belakang Nabi Allah Zakaria, begitu juga asal usul keluarga beliau. Ini tidak diceritakan oleh Allah. Justru itu,
Kisah Nabi Allah Zakaria ini kita jumpa permulaannya. Okey, Allah menyebutkan Nabi Allah Zakaria ini adalah salah seorang daripada Nabi yang saleh. Jadi permulaan nak menjejaki kisah Nabi Allah Zakaria ini, kita mulakan dengan mendapatkan maklumat dalam Quran dia adalah salah seorang daripada Nabi Allah yang saleh. Itu permulaan kisah Nabi Allah Zakaria. Okey, maklumat itu telah pun kita sebutkan berdasarkan surah Al-An'am, ayat nombor 85, muka surat 138. Okey. Kemudian Nabi Allah Zakaria ini, kisah dia yang berikut, beliau telah mengambil bahagian di dalam membuang undi untuk menjaga Maryam alaiha salatu wassalam. Okay. Nabi Allah Zakaria, dia sangat dekat dengan cerita menjaga Maryam. Tapi macam mana nak dapat menjaga Maryam? Beliau terpaksa membuang undi. Itulah pun kita terangkan pada episod yang pertama. Jadi setelah Nabi Allah Zakaria berjaya, undian tersebut berjaya, terpilihlah Nabi Allah Zakaria menjaga Maryam. Okey. Kemudian selepas itu susunan cerita Nabi Allah Zakaria, setelah beliau berjaya menjaga Maryam, maka Nabi Allah Zakaria pun menunaikanlah amanah itu untuk menjaga Maryam alaiha salatu wassalam. Di mana Nabi Zakaria selalu menjaga Maryam, Nabi Allah Zakaria ini, kita sudah pun sebut, beliau suka berada di satu tempat yang digunakan untuk salat, untuk dia berzikir, iaitu mihrab. Nabi Allah Zakaria ni dia ada satu tempat khusus yang digunakan untuk dia berzikir, untuk dia salat. Tempat itu namanya adalah Al-Mihrabu, iaitu mihrab. Jadi di situlah sebenarnya Nabi Allah Zakaria telah meletakkan Maryam alaihi salatu wassalam. Okey, adakah hanya itu tempat dia? Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam Quran menyebutkan di situlah di antara tempat yang Nabi Allah Zakaria menjaga Maryam. Okey. Selepas itu, apa yang berlaku? Nabi Allah Zakaria ni, setiap kali dia pergi dekat mihrab dia tu, dia selalu mendapati ada makanan berada di sisi Maryam. Setiap kali dia pergi, ada je makanan. Setiap kali dia pergi, ada dia makanan. Maka apabila Nabi Allah Zakaria melihat berulang kali, maka Nabi Allah Zakaria bertanyalah kepada Maryam, siapa yang hantar makanan ini kepada kamu, wahai Maryam? Telah kita sebutkan pada episod 1, Maryam menjawab, ia mendapat makanan itu adalah daripada Allah. Inilah yang disebut sebagai karamah. Okey. Setelah Nabi Allah Zakaria mendapat maklumat itu, maka Nabi Allah Zakaria bertambah rasa takjub, bertambah rasa yakin. Maka Nabi Allah Zakaria menggunakan kesempatan di waktu itu untuk beliau mendapatkan seorang anak sebagai waris kepada beliau. Lepas dia melihat makanan yang dihantar oleh Allah kepada Maryam, barulah bermulanya momen-momen Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah supaya dia diberikan seorang anak lelaki.
Anak itu, dia nak anak itu seorang anak yang Allah redha. Dia nak seorang anak yang baik, yang soleh. Dan anak itu adalah anak yang akan mewarisi pangkat kenabian Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Maknanya Nabi Zakaria dia perlukan anak supaya nanti kalau dia dah wafat, maka anak itulah yang akan mengambil tanggungjawab untuk mendidik kaumnya, mendidik umatnya setelah wafatnya Nabi Allah Zakaria. Okey. Kita juga telah terangkan bagaimana Nabi Allah Zakaria ini dia merayu, dia merintih, dia meluahkan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sampai kepada carta alif itulah kita telah berhenti pada siri yang pertama. Okay. Jadi siri kedua ataupun episod kedua kisah Nabi Allah Zakaria ini kita nak sambung. Okay. Setelah dia berdoa dengan rasa merendah diri, dengan dia yakin bahawa Allah Ta'ala boleh beri anak kepada beliau, walaupun Nabi Allah Zakaria ni dia faham situasi dia. Situasi dia yang sudah tua, rambutnya dah beruban, tulang-tulangnya dah lemah, isteri dia pun dah tua, isteri dia pula mandul. Tapi kenapa Nabi Allah Zakaria ia nak dapatkan juga anak? Kerana beliau yakin dengan kalau Allah boleh buat menghantar makanan kepada Maryam, maka Allah juga boleh membuat sesuatu yang ajaib kepada beliau dan kepada isteri beliau. Okay, jadi episod yang kedua kita akan mulakan Nabi Allah Zakaria, hasil daripada dia doa tu, Allah pun kabulkan doanya. Jadi pengabulan doa Nabi Allah Zakaria itu diperolehi dalam bentuk berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Allah Zakaria. Berita gembira itu Nabi Allah Zakaria dapat ketika maksudnya waktu bila dan di mana. Nanti sekejap lagi kita akan perincikan. Kita cerita terlebih dahulu, kita panggil apa, kronologi perbincangan kita untuk episod yang kedua. Setelah Nabi Allah Zakaria dia dapat berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat, Nabi Allah Zakaria dia merasa sangat takjub. Dia rasa macam pelik. Sebab itu dia bertanya kembali kepada para malaikat, macam mana dia boleh mendapat seorang anak? Okey. Kenapa dia tanya? Adakah Nabi Zakaria dia bertanya kepada malaikat macam mana dia boleh dapat anak itu adalah kerana beliau tak percaya pada kekuasaan Allah? Ataupun ada huraian di sebaliknya? InsyaAllah sekejap lagi kita akan ceritakan. Okey. Setelah itu, Nabi Allah Zakaria setelah mendapat jawapan daripada para malaikat, Nabi Allah Zakaria telah meminta isyarat ataupun telah meminta tanda bahawa dia akan memperolehi anak. Kenapa dia nak minta tanda dia akan dapat anak tu? Adakah Nabi Allah Zakaria ini dia masih tak percaya kepada Allah ke? Ini kita akan bincangkan. Apa tanda-tandanya Nabi Allah Zakaria ni dia akan mula memperolehi anak? Siapa nama anak itu? Dan kenapa anak itu dinamakan seperti itu? Maklumat itu kita akan bincangkan sekejap saja lagi. Kita mulakan dulu dengan belajar kronologi. Okey, so tuan-tuan kena setialah mengikuti apa pengisian pada pagi ini. Kita sedang menjejaki
kisah Nabi Allah Zakaria dan Nabi Allah Yahya. Okey. Akhirnya Allah pun memberikan tanda dia bila dia akan dapat Zakaria, dan Allah menceritakan siapa itu Zakaria. Anak dia nama Zakaria itu, apakah ciri-cirinya? Tiga perkara ini yang kita akan bincangkan untuk episod yang kedua, jejak kisah Nabi Zakaria dengan Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Okey, kita teruskan kepada huraian lanjut. Okey. Ayat Al-Quran yang mesti kita kena rujuk untuk mendapatkan fakta seperti mana yang telah kita sebut tadi itu. Okey, ayat rujukan di dalam Al-Quran yang memberikan kita fakta Nabi Allah Zakaria doanya telah dikabulkan. Dia akan dapat berita gembira, dan apa reaksi dia setelah dia mendapat berita gembira itu, kita akan merujuk kepada dua surah. Okey, dua surah. Surah yang pertama adalah surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 39 dan ayat nombor 40. Dua ayat, ayat 39 dan 40. Okey, kedua-dua ayat ini kalau kita buka Al-Quran, kita akan menemukan ia berada pada muka surat yang ke-55. Sambil saya sebut maklumat rujukan ni, nanti tolong semak, terus buka muka surat 55. Takut saya tersalah menyatakan muka surat di dalam Al-Quran. Kenapa selalu kita sebut muka surat, tak cukup ke sebut nombor ayat? Ini adalah untuk memudahkan kita mencari. Okey? Dalam masa yang sama, kalau nak khatam Quran, cara nak baca Quran memang sangat bagus kalau kita sentiasa tahu muka surat. Sebab kalau nak khatam, kita akan tahu khatam dah baca berapa juzuk. Jadi kalau kita tahu, kita sudah maklum satu juzuk ada 20 muka surat. Jadi kalau muka surat yang ke-55, maknanya dah dekat-dekat juzuk 3 lah. Maksudnya seperti itu. Baik. Kalau betul nombor ayatnya, nombor muka suratnya, saya akan sebutkan rujukan yang kedua, ya. Rujukan ayat yang kedua untuk mendapatkan fakta berita gembira yang Allah beri kepada Nabi Allah Zakaria tu adalah surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-7, 8 dan 9. Ada 3 ayat. Ada 3 ayat, 7 sampai 9, muka surat 305. Muka surat 305. Okey, jadi kedua-dua surah ini, 2 ayat dalam surah Ali Imran, 3 ayat dalam surah Maryam. Okey, kita mulakan dengan surah Ali Imran. Okey, surah Ali Imran ni dia memberikan maklumat yang lebih terperinci berbanding maklumat di dalam surah Maryam. Okey. Memberi maklumat terperinci tentang apa? Tentang doa Nabi Allah Zakaria yang telah Allah kabulkan. Begitulah sebaliknya. Ada maklumat dekat surah Ali Imran, dia tak ada maklumat dekat surah Maryam. Ada maklumat dekat surah Maryam, tak ada maklumat dekat surah Ali Imran. Sebab tu kita kena rujuk kedua-dua surah ini. Okey, kita kembali tengok dekat surah Ali Imran. Kita dah buka Al-Quran, muka surat 55, ataupun kalau yang mengikuti di aplikasi Zoom ataupun di FB page Malaysian Tadabbur Academy, boleh tengok saya telah kongsikan apa nota dalam bentuk PowerPoint, boleh lihat di skrin. Tuan-tuan dan puan-puan lah, tuan-tuan tengok guna handphone ke, guna laptop ke, guna tab ke, okey, tengok. Okey, ayat yang telah pun kita sebutkan, ayat 39, Allah Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka biyahya. Okay. Kita berhenti bacaan ayat itu sampai kepada biyahya. Sampai kepada biyahya. Okey. Terjemahan ayat dia, Allah Ta'ala berfirman, lalu dia iaitu Nabi Allah Zakaria telah diseru oleh para malaikat ketika mana dia sedang berada di mihrabnya. Ya. Maknanya Nabi Allah Zakaria ni lokasi beliau mendapat berita bahawa doa dia itu telah Allah kabulkan adalah lokasi itu ketika mana dia sedang berada di mihrabnya. Dia buat apa dekat mihrab tu? Qa'imui yusalli. Dia sedang berdiri untuk mengerjakan salat. Salat apa? Wallahu ta'ala a'lam. Quran tidak menceritakan kepada kita salat apa. Tetapi lokasi dia kita tahu. Ketika mana di mihrabnya. Maka ketika mana malaikat itu sampai kepada Nabi Allah Zakaria, maka malaikat itu pun memberitahu, sesungguhnya Allah telah memberikan khabar gembira kepada kamu dengan seorang anak yang kamu akan dapat, namanya adalah Yahya. Okey. Nama anak dia tu dah diberi awal-awal oleh para malaikat. Sebelum isteri Nabi Allah Zakaria hamil, telah diberitahu namanya siapa, iaitu Yahya. Apa maksud Yahya? Adakah Yahya ni maksud dia yang hidup ataupun apa? Okey, tunggu sekejap lagi kita akan terangkan. Okey, kita dapatkan dulu maklumat tentang mendapat berita gembira. Lokasinya di mana? Di mihrab. Sedang buat apa? Sedang berdiri menunaikan salat. Okey, kita tengok kepada ayat, kita tengok dalam surah Maryam pula. Kita tengok dulu dalam surah Maryam. Ada maklumat apa dekat surah Maryam ayat nombor 7. Okey. Kalau kita baca dekat ayat nombor 7 surah Maryam, okey, kita kena tengok juga surah Maryam. Allah Ta'ala menyebutkan Ya Zakaria. Wahai Zakaria. Nabi Zakaria, dia diseru oleh para malaikat. Wahai Zakaria. Okey. Inna, sesungguhnya kami. Okey. Nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Okey, malaikat itu menyampaikan berita daripada Allah kepada Zakaria. Depa kata, sesungguhnya kami memberikan khabar gembira kepada engkau dengan membawa berita engkau akan dikurniakan seorang putera, seorang anak lelaki yang bernama Yahya. Okey, nama Yahya. Okey. Jika kita gabungkan ayat 7 surah Maryam dengan ayat 39 surah Al-Imran, maklumatnya sama, anaknya nama Yahya. Betul. Tetapi dekat surah Al-Imran, kita dapat tahu bila malaikat tu sampai berita gembira, iaitu di mihrab ketika dia sedang salat. Tetapi dekat surah Maryam memberi maklumat tambahan, okey, Yahya yang kau akan bagi nama anak dia Yahya tu,
lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang nama anak engkau tu Yahya, kami tidak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang namanya itu adalah Yahya. Okey. Dalam terjemahan Quran kita, kalau mushaf kita ni, dia akan terjemahkan lam naj'al lahu min qablu samiyya, maksudnya nama Yahya tu tak pernah ada orang lain yang dapat nama macam tu. Okey, itu terjemahan dalam Quran terjemahan kita. Saya tak tahulah, mungkin ada terjemahan lain. Okey, sebenarnya bukan itu sahaja makna ayat lam naj'al lahu min qablu samiyya. Bukan itu saja. Ada dua lagi sudut pandang pada tafsiran ayat itu. Kita akan sebutkan sebentar lagi. Kita nak sebut sekarang lah ni. Okey. Setakat ni, tuan-tuan jelas tak? Maksudnya, tuan-tuan sempat tak catat rujukan ayatnya? Okey, surah Ali Imran ayat 3940, begitu juga surah Maryam ayat 7, ya, dengan ayat nombor 8 dan juga ayat nombor 9. Okey, sekarang kita bincang tentang, okey, sekejap ya. Saya kembali ya. Okey. Sekarang kita nak bincang tentang tengok kembali dekat surah Maryam, ya, ayat surah Ali Imran ayat 39. Okey. Sebelum ini kita telah ulas, ya, bahawa kenapa Nabi Allah Zakaria dia berada di mihrab. Kenapa dia tak beritahu dekat tempat lain? Kenapa dekat mihrab? Okey. Jawapannya adalah mihrab ini, perkataan mihrab ini sebenarnya ia merupakan tempat khusus untuk melakukan ibadah. Maksudnya dia ada tempat khas dijadikan sebagai tempat ibadah. Mihrab tidak mestinya mihrab yang macam kita faham dia mesti kena bujur kan, macam masjid tu kan macam bujur dekat depan imam kan, biasa kat depan imam tu, depan tu ada mihrab. Bukan mestinya bentuk seperti itu. Tetapi di situlah ia berada. Okey. Kalau kita buka Al-Quran, kita dah sebut dekat episod nombor 1, dalam Quran ada 4 kali je Allah pernah menyebut perkataan Al-Mihrab. Ada 4 kali. Okey. Kali pertama Allah menyebut dalam kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud pun dia ada satu tempat khas untuk dia beribadat, dipanggil mihrab. Kalau macam dekat rumah, kadang-kadang kita solat kan merata-rata je. Dalam bilik pun solat, dekat ruang tamu pun kita solat, betul tak? Dia sebenarnya mana-mana pun boleh solat, tetapi lebih afdal kalau ada ruang, cari satu tempat yang khas, kat situlah kita solat, dekat situlah kita nak berzikir, kita nak baca Quran. So tempat yang khas dekat situ tu dipanggil mihrab lah. Seperti itu. Nabi Allah Daud dia ada mihrab dia. Okey. Nabi Allah Daud saya tak perlu nak ulang sebab kita telah selesai, ya, menjejaki kisah Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Jadi siapa-siapa yang terlepas ataupun tak sempat nak ikut, kan tahu-tahu dah masuk kisah Nabi Zakaria, anda jangan bimbang. Okey. Dalam YouTube kita telah upload rakaman kelas-kelas yang kita buat sebelum ni. Kita akan jumpa, kita akan jumpa tuan-tuan type ni je. Tuan-tuan type je lah. Apa ni? Jejak 25 Rasul, kisah Nabi. Tuan-tuan cari channel Akademi Tadabbur Malaysia. So kita dekat YouTube kita ada satu channel YouTube. So kalau tuan-tuan rajin, subscribe lah. Okey, tekanlah butang loceng ke apa, terserahlah, tak ada pasangan pun. Okey, kalau tuan-tuan jumpa maklumat tu, tuan-tuan akan dapat senarai daripada kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Allah Adam. Lepas tu kita masuk kisah Nabi Allah Daud.
Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Sulaiman, sampailah kepada kisah Nabi Allah Zakaria. Okey, kembali perbincangan kita. Mihrab ada 4 kali disebut dalam Quran. 1 dikhususkan kisah Nabi Daud. 3 lagi kat mana? 3 lagi yang merujuk dalam kisah Nabi Allah Zakaria. Ada 3 tempat. Okey. Kita dah sebut kali pertama mihrab itu yang makanan yang dihantar oleh Allah kepada Maryam. Itu penyebutan pertama mihrab dalam kisah Nabi Allah Zakaria. Penyebutan kedua mihrab di mana? Inilah ayatnya 39 surah Ali Imran. Okey, tempat yang ketiga di mana? Nanti kita akan sebutkan selepas ini. Baik tuan-tuan. Sekarang kita nak bincang pula tentang kenapa anak tu namanya Yahya. Ini juga membawa kepada kita, memberi kita maklumat, nak cari nama anak ni boleh. Walaupun anak tu belum lahir lagi pun, boleh kalau kita sudah ada nama dia. Kalau boleh bagi je nama Nabi dan Rasul, mudah. Kan tidak jenuh nak fikir makna. Anak lelaki namanya Zakaria ke Yahya ke senang. Okey. Jadi apa makna Yahya? Okey, apa makna Yahya? Okey ya. Yahya ini, sekejap ya. Okey. Walaupun para ulama bincang, okey, apa makna Yahya? Ada sebahagian ulama kata Yahya ni dia adalah maknanya adalah yang hidup. Sebab tu namanya adalah Yahya. Ada ulama kata hidup tu bukan hidup maksud hidup. Hidup kat situ maksudnya yang hidup dengan penuh keimanan. Itu dikatakan namanya Yahya. Tetapi, tetapi mengikut pendapat yang terpilih seperti mana yang diulas oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi kata, nama Yahya ni sebenarnya dia tidak ada, kita tak dapat nak cari makna dia apa. Kerana nama Yahya ini dia bukan nama Arab. Nama Arab. Dia nama yang bukan Arab. Faham tak maksudnya? Nama Arab ni macam nama Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, dia orang Arab. Jadi kalau Nabi tu orang Arab, nama dia tu Arab, maka kita boleh cari dia punya kata dasar Muhammad. Oh, yang terpuji. Macam mana dapat yang terpuji? Sebab ada huruf ha mim dal. Hamdu. Kita boleh dapat. Tetapi Yahya ni ikut yang maklumat terpilih, kita tidak tahu maknanya yang sebenar-benarnya. Tapi itulah namanya Yahya. Okey. Sekarang kita nak kupas lagi. Kenapa Allah bagi tahu dekat surah Maryam nama tu lam naj'al lahu min qabli samiyya. Okey. Makna yang pertama, okey, sebenarnya para ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan ayat 7 iaitu pada ungkapan lam naj'al lahu min qablu samiyya. Okey, pendapat pertama kata, pendapat pertama mengatakan ayat itu membawa maksud tidak ada mana-mana perempuan yang mantul melahirkan anak macam Yahya. Itu makna pertama. Makna pertama pada ayat lam naj'al lahu min qablu samiyya, makna pertama seperti mana ulasan Ibnu Abbas, iaitu tidak ada mana-mana wanita yang mandul dalam dunia ini yang dia boleh melahirkan anak seperti mana Yahya. Itu makna pertama. Okey, makna yang kedua, ini adalah tafsiran seorang tabi'in namanya Mujahid. Makna yang kedua adalah
tidak ada manusia sebelum ini, sebelum Nabi Allah Yahya itu, sebelum zaman mereka tu, yang serupa, yang sama macam Nabi Yahya. Karakter dia, ciri dia, sikap dia, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, barulah makna yang kita faham, seperti mana tafsiran Qatadah mengatakan, tidak pernah sebelum ini ada nama yang serupa yang diberi nama Yahya. Jadi nak pilih yang mana satu? Tiga-tiga pendapat tersebut boleh diterima pakai. Sebab maknanya hampir sama sebenarnya, betul tak? Memang sebelum zaman Nabi Zakaria, tak pernah ada perempuan yang mandul, yang dia dapat anak tua, lepas tu mandul, dapat anak, macam kisah Yahya. Tak pernah. Dan tak pernah ada mana-mana manusia yang sepersis Nabi Allah Zakaria. Tak pernah. Begitu juga nama. Okey, dah selesai tak? Okey. Jadi sekarang kita nak lanjutkan lagi. Okey, kita nak lanjutkan lagi. Dalam banyak-banyak berita gembira itu, Allah Subhanahu Wa Taala memperincikan namanya Yahya. Kan, nama dia tu tak pernah orang guna nama tu. Tak pernah ada orang sama macam dia sebelum itu. Allah tambahkan lagi perinciannya. Perinciannya apa? Okey, disebutkan oleh Allah pada ayat 39 surah Al-Imran. Allah mengatakan, malaikat sampaikan maklumat itu kepada Nabi Allah Zakaria, disebutkan 4 ciri Nabi Allah Yahya itu. So, Nabi Allah Zakaria ni dia akan dapat anak, anaknya nama Yahya, dan Yahya tu nanti dia jadi apa? Dia tu siapa? Disebutkan dalam berita gembira itu. Okey, yang pertama Tuhan kata dia ini adalah musaddiqan bi kalimatin minallah. Itu yang pertama. Yang pertama tu terjemahan dia apa? Maksudnya adalah dia ini nanti akan membenarkan kalimah yang datang daripada Allah. Itu ciri pertama. Tunggu sampai habis, saya akan terangkan apa ciri pertama ni. Apa maksud dia akan membenarkan kalimah yang datang dari Allah? Okey. Ciri yang kedua, malaikat bagi tahu Yahya ni, dia adalah wasayyidah. Dia akan menjadi ikutan. Maksudnya, dia akan menjadi ikutan manusia. Okay. Yang ketiga, malaikat bagi tahu dia ini adalah wahasura. Dia seorang yang dapat menahan hawa nafsunya. Menahan hawa nafsunya dari apa? Okay, dia dikaitkan dengan wanita. Itu ciri yang kedua. Okay, itu ciri ketiga. Yang keempat, malaikat bagi tahu, bukan sekadar itu, dia juga adalah wanabiyam minas salihin. Dia nanti akan jadi salah seorang daripada nabi di kalangan orang yang salih. Agak-agak gembira tak Nabi Yahya? Bukan sekadar dapat anak, tapi anak yang diminta kepada Allah sebelum ni kan anak yang baik, anak yang Allah berkat, anak yang engkau redha, Allah kabulkan. Lepas tu kalau kita minta anak, jangan minta anak saja, bagilah saya anak, bagilah saya anak. Jadi kena boleh minta pada Allah, bagilah anak itu anak yang soleh, anak itu anak yang anak yang kau redha ya Tuhan. Boleh macam Nabi Allah Zakaria tu. Okay. Sekarang kita nak kupas dengan lebih lanjut. 4 ciri Yahya itu yang Allah sebut dekat surah Al-Imran ayat 39 tu, maksud dia apa 4 ciri tu? Tengok 4 ciri tu. Okey.
Tetap kena salin ya. Okey. Boleh dengar ke suara saya yang ikut melalui di aplikasi Zoom tu, terdengar tak suara saya? Dengar, Ustaz. Okey, jelas ya. Okey. Kita bincang sekarang 4 ciri tu. Okey. Apa maksud membenarkan kalimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa maksud dia? Okey. Sekejap ya. Bunyi apa tu? Ha? Okey. Kejap. Saya mencari mana catatan saya tadi. Ha? Okey, sekejap ya. Empat, empat ciri tadi. Saya wahzura. Ya. Bagikan saya sedikit waktu ya untuk dapatkan maklumat tadi. Ada saya catat tadi ya. Walaupun saya boleh sebut, tapi saya nak kukuhkan maklumat tu, saya kena rujuk apa maksud membenarkan kalimah dari Allah. Okey, begini. Ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hmm, cari-cari pula tak jumpa pula tu. Okey. Okey ya. Salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Okeylah, begini. Ciri pertama tu, apa maksud membenarkan kalimah yang datang dari Allah tu, kita tahu kan. Nabi Allah, Nabi Allah, apa ni, Nabi Allah Zakaria, dia dah tua sangat. Betul tak? Nabi apa, isteri dia pun dah tua, tambah lagi mandul. Dari sudut sains, dari sudut ilmu perubatan, kan? Orang yang walaupun dia tak mandul, tapi kalau dia sudah apa, menopause kan, dia dah umur tua, susah nak dapat anak. Kalau belum pernah dapat anak. Betul tak? Itu dari sudut ilmu perubatan. Tambah-tambah lagi mendul. Jadi maksud kalimah di situ adalah merujuk kepada Nabi Allah Zakaria. Dia seorang yang akan membenarkan kalimah kun fayakun. Uh, Allah Ta'ala ni, dia boleh buat perkara yang berlawanan dengan adat. Adat kita, kalau dah tua sangat, apatah lagi mandul, memang dari sudut adatnya susah nak dapat anak. Betul tak? Kita boleh kata hampir 100% dapat anak. Tapi bagi Allah, Allah boleh lakukan apa pun yang mustahil. Allah boleh lakukan apa yang pada adatnya Allah boleh buat. Jadi, kita pun tahu cara Allah buat. Allah boleh buat hanya dengan memerintahkan kun fayakun. Kan? Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Jadi kalimah itulah yang akan dibenarkan, yang akan diperakui oleh Nabi Allah Yahya. Maksudnya Nabi Allah Yahya ni, dia manusia yang akan mengiyakan, yang akan mengapa, mengakui tentang Allah Ta'ala ni, dia boleh buat apa saja dengan hanya kata kun fayakun. Okey, macam Nabi Isa kan, Allah boleh hamilkan Maryam walaupun tanpa suami. Itu juga daripada kalimah Allah, kun fayakun. Okey. Makna yang menjadi ikutan, kita fahamlah. Menjadi ikutan ni adalah qudwah hasanah, contoh yang baik kepada manusia. Yang ketiga, apa maksud wahasura? Apa maksud wahasura dekat ayat nombor 39 itu? Kita ambil pendapat yang dikemukakan oleh ramai para ulama tafsir macam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikramah, Ibnu Jubair. Maksud wahasura tu adalah yang tidak mendatangi perempuan. Maknanya Nabi Allah Yahya ini, Allah memberikan dia kekuatan. Okey, dia mampu untuk menahan
kehendaknya pada perempuan. Dia macam Nabi Yusuf. Tapi bukan bermaksud Nabi Allah Yahya ni dia tidak ada nafsu kepada perempuan. Bukan. Kalau Israiliyat teruk. Kalau Israiliyat ni macam-macam mereka kata. Bukan kerana Nabi Allah Yahya ni tak mampu untuk menunjukkan dia sebagai seorang lelaki. Bukan. Tapi memang Allah jaga dia daripada perempuan. Dia mudah nak faham. Macam zaman kita, ada tak lelaki yang membujang? Ada lelaki bujang. Bukan kerana dia tak ada nafsu pada perempuan. Okey, betul tak? Tapi dia boleh tahan, dia boleh, Allah bagi dia kekuatan. Itulah di antara contohnya. Maksud wahai surah. Okey. Lepas tu yang ketiga, dia seorang Nabi daripada orang salih. Ini kita semua sedia maklum. Okay, so ada 4 ciri Nabi Allah Zakaria. Okey, kemudian apa reaksi Nabi Allah Yaqub setelah mendapat berita yang sangat gembira itu? Okey. Proses yang berikutnya, Nabi Allah Yaqub dia bertanya kepada para malaikat itu. Okey, pertanyaan ini kita boleh dapati pada ayat yang ke-40 surah Ali Imran dan juga dalam surah Maryam. Kita akan tengok nanti dekat ayat nombor 8. Okey, kita tengok, dapatkan dulu maksud ayat itu sebelum kita ulas dia. Okey. Nabi Allah Zakaria dekat surah Ali Imran ayat nombor 40 dia kata macam ni. Dia kata apa? Dia kata ni. Dia kata qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa mraati aqir. Okay. Nabi Zakaria dia berkata, maksudnya dia rasa tajuk, dia tanya balik. Dia kata, wahai Tuhanku, mengadu pada Tuhan, bagaimana aku akan beroleh seorang anak? Macam mana aku boleh dapat seorang anak? Sedangkan aku sudah sangat tua. Isteriku pula adalah seorang yang akal, yang mandul. Dia tanya. Tapi kalau kita tak perincikan, kita jadi macam pening lah. Pening kenapa? Sebelum ni kan Nabi Allah Zakaria kan beria-ia nak minta anak. Tiba-tiba dah dapat berita gembira Allah nak bagi anak. Dia tanya pula, macam mana aku nak dapat anak ni? Okey, kenapa dia tanya? Sat lagi saya akan terangkan. Okey, kita tengok dulu dalam ayat nombor 8 surah Maryam. Sekejap, tengok ayat surah Maryam. Okay. Dalam surah Maryam ayat nombor 8, Nabi Allah Zakaria kata macam ni. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Dia kata, Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, dia kata, bagaimana aku akan dapat seorang anak sedangkan isteriku adalah seorang yang mandul, sedangkan aku ini seorang isteri yang akhirah, seorang yang mandul. Dalam surah Maryam, ayat dia agak berbeza dengan surah Ali Imran tadi. Kalau surah Ali Imran nombor 40, Nabi Allah Yahya kata diri dia dulu. Dia seorang yang sudah tua, isteri dia seorang yang mandul. Tapi dekat surah Maryam, dia dahulukan sebut, macam mana aku boleh dapat anak? Isteri aku seorang yang mandul. Baru Nabi Allah Zakaria sebut diri dia siapa? Wa qad balawtu minal kibari atiya. Dan aku sendiri sudah sampai kepada had umur yang dah maksimum dah, yang dah lanjut dah. Okey, harap jelas pertanyaan Nabi Allah Zakaria. Okey. Sebenar-benarnya kenapa dia duk tanya lagi?
nak dapat macam mana nak dapat anak tu? Okey. Nabi Allah Zakaria ini dia bertanya, kata para ulama, seperti mana ulasan apa almarhum Dr. Salih Abdul Fattah Al-Khoriri mengatakan, pertanyaan dekat situ bukanlah pertanyaan yang berbentuk Nabi Allah Zakaria macam ragu-ragu dia boleh dapat anak. Tetapi pertanyaan dekat situ adalah pertanyaan dia nak tanya macam cara, kan? Macam mana cara boleh dapat anak? Contohnya, adakah anak tu macam Allah Allah jadikan terus seorang manusia depan mata ke tu keluar Yahya? Adakah maksudnya macam tu? Ataupun macam mana? Bukan dia tanya tu tanya untuk ada sifat ragu-ragu Allah tu berkuasa ke, boleh buat satu benda yang ajaib ke, yang mustahil ke, tak. Tapi dia bertanya tu adalah tentang apa, tentang bagaimana, dari mana. Faham tak? Soalannya macam tu lah dia tanya. Kalau macam kita contohnya ada orang dia kena penyakit dia, contohnya yalah, uh, contohnya macam orang tak percaya kalau ikut kata doktor dia ni dah lama dah meninggal. Pakcik ni ada berapa bulan dia lagi hidup, tiba-tiba hidup. Okay. Kita tahu Allah Ta'ala ni dia boleh panjangkan umur, dia boleh matikan bila-bila. Tapi kenapa kita macam mana aku boleh hidup bukan bermaksud kita meragui Allah Ta'ala tu boleh menghidupkan kita, tapi kita nak tahu macam mana boleh hidup. Makan apa ke, ubat macam mana ke. Maksud dia macam tu. Jadi Nabi Allah Zakaria dia nak tanya macam mana boleh dapat anak tu, cara macam mana, dari mana. Sedangkan dia dah tua. Kan, kita pun tahu orang lelaki dah tua, mungkin dari sudut sperma dia ke, lepas tu isteri pula dah tua, mungkin dari sudut dia dah menopause kan. Macam mana ya? Tuan nak buat tu. Itu dia bertanya macam itulah. Bukan meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas tak? Okey. Lalu Allah Ta'ala pun memberilah jawapannya. Okey, tengok jawapan. Dalam surah Maryam, Allah bagi jawapan begini. Allah mengatakan bahawasanya, qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Tuhan kata, itu sudah ketetapan. Engkau akan beroleh seorang anak. Walaupun kau dah tua bangka ke, isi kau dah tua mandul ke, kau akan dapat anak. Okey. Allah bagi tahu, alah, mudah je nak buat tu, kata Allah. Jadi Allah bagi justifikasi. Macam mana mudah je nak bagi anak tu? Allah Ta'ala kata, kan engkau dulu, aku yang ciptakan. Waktu engkau dulu pernah berada, Allah kata macam ni. Allah kata, bukti dia aku boleh buat apa saja. Kata Allah, mudah je. Mudah tu macam mana? Allah Ta'ala kata dekat surah Maryam ayat 9, Tuhan kata, bukan kau dulu aku yang ciptakan, sedangkan engkau sebelum aku ciptakan kan kau tak ada. Allah bagi justifikasi macam itulah. Faham tak? Jadi Allah nak kata, lah, engkau dulu kan tak ada. Lepas tu kau kan ada. Siapa cipta kau? Akulah. So akulah yang akan bagi kau dapat anak. Mudah je nak buat. Okey. Itu dekat surah Maryam ya, ayat 9. Sekarang kita tengok dalam surah Ali Imran apa jawapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dalam surah Ali Imran, ni surah Ali Imran ke ni? Nanti surah Ali Imran kejap. Surah Ali Imran, kita tengok ayat nombor 40. Tapi ayat 40 ni, jawapan dia ringkas. Sebab tu saya katakan, kita perlu gabung mana-mana ayat yang ada membincangkan topik yang sama. Dalam surah Ali Imran, ayat 40, Allah jawab mudah je.
Allah kata, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Allah beritahu apa? Alah, macam itulah keadaannya. Kau tetap akan dapat anak. Allah, dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Itu je jawapan dia. Tetapi dekat surah Maryam ayat nombor 9 tadi, Allah Ta'ala tambah perkataan. Allah ni kalau dia nak buat apa saja, mudah je bagi dia. Lepas tu Allah bagi justifikasi. Okey. Selesailah tentang pertanyaan daripada Nabi Allah Zakaria macam mana dia dapat anak. Okey. Alhamdulillah kita berjaya menjejaki sampai jam 11.30 ni, dekat 11.35 ni, Nabi Allah Zakaria memang akan memperoleh seorang anak, Allah akan beri. Okey. Tak habis lagi, lanjutan dia adalah Nabi Allah Zakaria. Dia nak minta isyarat, dia nak minta tanda. Dia nak minta tanda bila anak tu nak bagi, bila anak tu nak dapat. Bila. Betul tak? Kalau macam kita tahu nak dapat anak ni, mungkin perempuan tu dia tengok, dia termuntah-muntah lah. Betul tak kan? Kalau macam perempuan ni mungkin dia termuntah-muntah. Oh, kenapa dia muntah-muntah tu? Oh, dia mengandung. Betul tak? Itu tanda dia. Ataupun boleh nampak tandanya pada, dah nampak badan tu berbadan dua nampaknya. Itulah tanda dalam tandanya hamil. Jadi Nabi Allah Zakaria ni dia mintalah, apa tanda-tanda aku ni mula nak dapat anak tu? Macam mana? Kan? Adakah isteri aku ni jadi lawyer ke? Dia dah tak boleh nak makan ke apa ke kan? Itu contoh pada saya lah. Dia minta tanda. Okey, nak tahu ayat dia tu, kita kena rujuk pada surah Al-Imran ayat nombor 41, muka surat 55, dan kita juga kena rujuk dalam surah Maryam ayat 10 sehingga ayat nombor 11, muka surat 305. Okey, 305. Dapatlah, kita catat dulu ayat ni. Rujukan ni penting. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama surah Al-Imran ayat 41, muka surat 55, kita nak dapatkan maklumat yang diminta tanda tu. Dan apa tanda Allah bagi tu. Kenapa pula dah nak minta tanda? Kan? Sepatutnya bersedia je lah kan? Tapi kenapa dia minta tanda? Kenapa nak minta tanda ni Nabi Zakaria? Macam-macam lah Nabi Zakaria ni. Tak, sebenarnya ada sebab. Nanti kita akan bincangkan. Okey, dapatkan dulu ayat dia. Ali Imran, surah nombor 3, ayat 41, muka surat 55, dan surah Maryam, ayat 10 sampai 11, muka surat 305. Okey, cuma kita tak sempatlah nak ulas kedua-dua ayat itu. Okey, sebab kita pun dah bersiaran selama lebih kurang 1 jam. Saya pun ada beberapa keperluan lain nak dibuat. Jadi, kita sambung minggu depan, hari Sabtu, jam 10.30 pagi. Kita akan sambung episod ketiga. Jejak Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya. Maka, kita kena catatlah. Kena catat dalam takwim, dalam kalender. Itu pengisian yang kita akan sambung. Jadi kalau nak ikuti, kena setia bersama dengan Akademi Tadabbur Malaysia. Kita akan sambung episod ketiga. Menarik ni, ada lagi beberapa perkara. InsyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak kerana tak dapat nak meneruskan sambungan ceritanya. Nampak macam alamak, tergantung pula ceritanya. Tak apa. Biar dia tergantung supaya kita ada keinginan untuk menyambungnya. Okey? Boleh seperti kat sini ada beberapa soalan ke sebelum kita
berhenti buat episod yang kedua. Adakah tuan-tuan ada soalan ke? Mandi tengok apa Ah, apa tu Bobby. Abang mana? okey. Kalau tiada, kita jumpa insya-Allah minggu depan ya, insya-Allah. Malam ni jangan lupa kita ada lagi pengisian sambungan ya, cerita tentang Yahudi ya. Yahudi menurut Al-Quran. Kita jumpa jam 9 malam insya-Allah selepas Isyak kita bincangkan lagi kisah siapa? Kisah Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan dan puan, itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti pengisian pada pagi ini walaupun simple-simple je kita belajar. Moga-moga dapat manfaat, moga-moga jelas. Ada kekurangan pada penyampaian, pada segala-gala yang berkaitan, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.